Assalamualaikum, bersama saya Miss Ash di eTution. So pada hari ini apa yang kita akan belajar adalah unit 6 pengukuran, okey, untuk tahun 3 seperti yang dijanjikan. Saya ingin terangkan untuk part yang kedua ataupun bahagian yang kedua. So, macam sebelum ni, part 1 kita dah belajar tentang luas. Kita dah belajar mengukur luas permukaan sekata dan menganggar luas permukaan tidak sekata. Jadi, untuk bahagian nombor 2 ataupun part nombor 2, okay, kita akan belajar tentang isi padu, mengukur isi padu kotak lohong, mengukur isi padu cecair dan juga isi padu pepejal tidak sekata. So, dalam video ini, awak akan belajar keempat-empat bahagian ini, okey? So, let's start. Okey, pertama isi padu. Okey, sebelum ini kita dah tahu tentang luas. Betul, sekarang kita nak tahu tentang isi padu. Apa itu isi padu? Okey, isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair ataupun gas. Okey, awak kena ingat ini. Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh pepejal, cecair ataupun gas. Okey, ruang, besar satu ruang yang dipenuhi. Jadi awak kena ukur dalam benda tu, dalam isi padu tersebut. Okey, bukan dekat luar dah. Luar tu luas. Sekarang kita nak tengok dalam dia. Okey. So, cara nak mengukur isi padu kotak lohong ataupun kotak macam ni lah kotak dia, okey? So, cara nak kira berapakah isi padu kotak ini, awak tengok dekat tinggi, lebar, panjang dia dan juga lebar, okey? So, tinggi dia kalau awak tengok dekat sini, 2 cm, ini adalah tinggi. Okey, ini adalah panjang, ini adalah lebar, okey? So, cara nak kira senang saja. Awak gunakan kubus 1 cm padu. Okey, biasanya orang akan susun berapa? Okey, nampak macam ni. Awak susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kubus. Jadi awak dapat 8 cm padu. Itu kalau awak gunakan macam ni. Ataupun awak boleh guna, okey, tinggi, darab, lebar, darab, panjang. 2 darab 2 darab 2, 8 cm padu. Okey, ataupun awak boleh guna kubus 1 cm padu. Nampak? Okey. So, awak boleh guna dua cara. Okey, yang mana lebih mudah untuk awak? Sama ada awak nak guna kubus ini ataupun awak nak guna formula ini. Nampak? Okey, kemudian mengukur isi padu cecair. Okey, berbanding untuk cara nak ukur cecair dengan cara nak ukur pepejal lain. Kalau pepejal kita boleh gunakan kubus, tapi cecair macam mana? Cecair tu apa? Cecair tu benda yang cair lah, macam air. Okey. So, cara yang betul membaca isi padu cecair, mata harus selari dengan meniskus. Awak nampak mata? So, kalau letak dalam air, dalam bika, okey. So, awak akan nampak ataupun penyukat ni, awak akan tengok selari dengan meniskus. Meniskus tu apa? Okey, meniskus ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berlekuk. Itu adalah meniskus. Okey, ataupun hujung sekali cecair, itulah kita panggil meniskus. Nampak? Okey, so cara bacanya, awak punya mata kena selari dengan meniskus tu. Tak bolehlah daripada atas ataupun daripada bawah. Kena selari. Okey, macam mana awak nak mengukur isi padu pepejal yang tidak sekata? Tadi kita tahu kalau sekata senang boleh guna kubus. Okey, kalau cecair boleh guna penyukat. Tetapi kalau pepejal yang tidak sekata, macam mana kita nak mengukurnya? Okey. Cara nak mengukurnya, okey. So, isi padu pepejal tidak sekata ditentukan oleh kaedah sesaran. Okey, isi padu air yang tersesar bersamaan isi padu objek. Faham? Okey, so apa itu isi padu? Bagaimana kita nak mengukur isi padu pepejal yang tidak sekata? Jadi awak kena menggunakan kaedah sesaran air. Jadi isi padu air yang tersesar ni bersamaan dengan isi padu objek. Macam mana? Okey, awak tengok gambar ni, awak nampak? Okey, air, contoh dia akan ikat batu dengan benang. Okey, masukkan batu dalam air.
Okey, awak masukkan batu dalam air. Jadi air ni ada satu part, okey, bila awak masukkan batu dia akan aras naik, aras air tu akan naik daripada aras sebelum masuk batu dan aras selepas masuk batu. Air yang naik itu adalah air yang tersesar. Macam saya tunjukkan dalam rajah ini, nampak? So, macam kalau awak tengok batu ni adalah pepejal yang tidak sekata. Okey, jadi air yang tersesar tu adalah air ataupun aras air yang berubah. Okey. Dari bila awak dah masukkan pepejal yang tidak sekata itu. So, ataupun cara nak kira dia macam mana. Okey. Memanglah awak dah tahu air yang tersesar tu, tapi macam mana nak cari isi padu pepejal tersebut. Okey, senang sahaja. Okey, kaedah pertama, bacaan isi padu awal. Okey, nampak? Bacaan isi padu akhir bila dah masukkan batu. Daripada 20 ml menjadi 30 ml. Jadi, macam mana nak kira isi padu batu bersamaan dengan bacaan akhir? Okey, bacaan isi padu akhir tolak dengan bacaan isi padu awal. Jadi 30 ml tolak dengan 20 ml, awak akan dapat 10 ml. Nampak? Okey, nampak tak perubahannya? Okey, isi padu dia, bacaan isi padu akhir mesti tolak bacaan isi padu awal. So awak akan dapat bilangan sesaran air dia iaitu 10 ml. Nampak? Okey. Ataupun kaedah nombor 2, awak gunakan tin Eureka. Okey, macam mana tin Eureka ni? Okey, awak letakkan air dan letakkan penyukat dekat bawah tu. Jadi isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu batu. Jadi air yang masuk dekat dalam penyukat ni lah isi padu batu. Okey, tapi biasanya yang akan keluar dalam exam adalah cara yang pertama. Dia akan bagi satu gambar rajah. Okey, so awak kena kira lah. Okey, itu adalah caranya. Okey, dan isi padu kaedah sesaran air ni hanya boleh digunakan untuk pepejal yang tidak sekata, macam batu, lagi apa lagi, benda yang tidak sekata lah senangnya, macam bentuk dia tidak simetri. Okey, so kena ingat biasa dalam exam dia akan keluar kaedah yang nombor 1 ni. Okey, dia akan bagi gambar rajah bacaan awal dengan bacaan akhir. Okey, dan nombor 2 ni jarang sekali berlaku sebab tak ada pengiraan pun. Awak akan terus dapat jawapan daripada air yang tersesar. Okey, ataupun dia akan keluar pun dia akan tanya macam mana awak nak dapatkan isi padu batu daripada air yang tersesar daripada tin Eureka ni. Biasa macam tu lah, tapi kebanyakannya exam dia akan keluar kaedah nombor 1. Jadi awak kena ingatlah kaedah ini. Tapi senang je, bacaan akhir tolak bacaan awal. Gitu awak boleh ingat, okey? So itu saja daripada saya, Miss Ash. Semoga kita berjumpa lagi di topik yang akan datang, video yang akan datang. Okey, dan macam biasa jangan lupa like video ni, jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, jangan lupa sebarkan kepada kawan-kawan yang lain. Jangan lupa follow IG kami eTution, pergi ke Facebook kami eTution.my, dan jangan lupa pergi ke website kami www.etution.my. Okey, dan saya harap video part 1 dan part 2 ni awak faham. Okey, dan saya akan buat part nombor 3. Part 3 ni apa? Saya akan buat latihan bersama awak. Sebab apa? Sebab selalunya latihan-latihan inilah sering didapati kosong oleh student. Sebab apa? Sebab pertama tak tahu formula cara nak kira, kedua tak tahu pun nak buat apa dengan soalan tu, ketiga tak faham soalan, keempat tak tahu nak buat macam mana, dan lupa yang dia pernah belajar benda ni. Itu perkara yang selalu jadi dekat murid-murid. Macam mana nak kira cikgu, saya tak faham.
benda-benda macam ni sering kali berlaku untuk bab pengukuran. Okey, so awak kena ingat apa yang kita dah belajar. Kita dah belajar tentang luas, okey. Kita dah belajar mengukur luas permukaan sekata. Kita dah belajar mengagar luas permukaan tidak sekata. Isi padu, mengukur isi padu kotak, mengukur isi padu cecair dan mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Semua ni kita dah belajar. Okey, dan biasanya awak kena ingat topik pengukuran dan nama pun pengukuran mestilah ada kira-kira. Jadi sebenarnya awak kena faham je cara nak kira. Okey, tak perlulah nak hafal ke apa ke, dan awak kena ingat, selalu ingat untuk topik pengukuran awak kena buat banyak latihan. Okey, sebab tu nanti saya akan buat latihan bersama-sama dengan awak semua supaya tak lost dalam bab ini. Okey, sebenarnya mudah, nampak susah, sebenarnya dia adalah sangat-sangat mudah kalau awak faham. Okey, so itu saja daripada saya, Miss Ash. Okey, semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Saya akan buat latihan pengukuran, jangan lupa. Okey, dan jangan lupa share dekat kawan-kawan. #kita pandai sama-sama. Okey, bye guys.